Okey. So kita nak lihat hari ini iaitu berkaitan dengan bab 9 iaitu subtopik 9.3 kesan-kesan pemanasan global. So pemanasan global ni mengakibatkan kesan-kesan seperti ada beberapa perkara seperti apa tahu? Seperti kalau kita lihat di sini, cikgu rambut saya mengganggu pelajaran saya. Aaron, kalau kau nak tegur rambut cikgu, tak payahlah kau nak sindir rambut kau. Ya, cikgu tahu rambut cikgu panjang. Ya, baik. Nampak sangat kau nak sindir cikgu mentang-mentang rambut cikgu panjang. Baiklah, baik. Nanti cikgu potong Okey. Ramai yang tak suka cikgu rambut cikgu panjang. Ramai yang tak suka dia tegur. Cikgu rambut cikgu panjang lah. Kan? Okey. Baik, 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 baik. Okey. Baik. Kedai gunting rambut dah buka kan cikgu? Itulah. Kedai gunting rambut dah buka. Tapi Adila, kenapa rambut kamu pendek? Jeng, jeng, jeng. Okey, baik. Baik. Kita lihat kesan-kesan pemanasan global. Lawak je. Adila. Okey. Adila dah cuak. Alamak. Ada. Okey. Kesan-kesan pemanasan global. Okey. Kalau kita lihat di sini, pemanasan global mengakibatkan kesan seperti pertama peningkatan aras laut, yang kedua iaitu gangguan cuaca, dan juga yang ketiga kemerosotan sumber makanan, dan yang keempat akan berlaku masalah kesihatan. Ini adalah dikatakan sebagai kesan kesan pemanasan global. Pertama-tamanya kita nak tengok peningkatan aras laut. Dan ini sebenarnya peningkatan aras laut ni kamu pernah lihat ianya di dalam apa? Di dalam sejarah tingkatan 1, iaitu tentang bab yang kedua, zaman air batu. Betul? Bab 2 zaman air batu kan? Peningkatan aras laut. So memang ada. Dan punca dia kerana apa? Punca dia kerana pencairan ais di kutub, di kawasan kutub utara, dan peningkatan suhu air laut. Bila suhu air laut tu meningkat, makin panas, maka menyebabkan ais itu mencair. So bila ais mencair, peningkatan air laut. Okey, kenapa dia tak bekukan ais tu balik? Siapa nak bekukan? Siapa yang nak bekukan? Faris Hamzah. The problem is siapa nak bekukan? Kalau pakai freezer, besar mana freezer kau nak pakai? Kalau setakat freezer rumah kau yang kecil tu, cucuk kat plug, berapa saiznya lah yang kau boleh buat untuk kau bekukan tu. Kan? Sebab itu tidak berlaku ya. Dan ambil air, jadikan ais, letak kat laut. Faris, kalau ambil air, jadikan ais, letak kat laut, ais itu cair pandai. Baik kau ambil air, jadikan ais, kemudian kau kisar jadi air batu campur. Campur sikit dengan susu, campur sikit dengan kacang dan juga jagung. Campur susu, campur sirap, kacau. Nah, problem solve. Pasal tak cikgu. Yeah. Okay. So, kan jadi itulah. Okay. Baik, peningkatan aras air laut ini akan menyebabkan apa tahu? Mengakibatkan banjir besar dan juga akan berlaku hakisan. Itu bahaya. Kemudian akan menenggelamkan kawasan-kawasan daratan dan akan memusnahkan harta benda dan mengancam nyawa, serta akan menjejaskan sumber bekalan makanan dan juga air bersih. Sebagai contoh, pencairan lapisan ais di Greenland. Pencairan ais di Greenland. Mesti ramai yang tanya, cikgu, Greenland tu kat mana cikgu? Kan? Itu sebenarnya bunyi-bunyi apa tahu? Alah, bunyi-bunyi nak ajak cikgu berjalan lah tu, kan? Kan? Ajak cikgu berjalan. Dah agak dah korang ni. Itu trik lama lah. Itu trik lama. Trik lama. Yang penting jujurlah. Jujurlah. Korang tahu dah. I know what is Greenland. Yeah, okay. Kan? Naik Rafi Airline. Dah agak dah korang. Okay, tak apa. Okay, untuk memenuhi korang punya permintaan, okay, jom kita tengok.
Okey. So yang ini okey, kita nak tengok tentang Greenland. Di manakah Greenland? Okey, jom kita tengok Greenland dan kita akan terbang. Okay, kita terbang. Sekarang terbang. Okey, terbang jauh ke pusing dan kita sekarang berada di Greenland. Okey. Greenland kelakar. Okey, nak cakap Greenland kelakar. Sebab apa? Sebab Greenland tanah dia putih. Greenland tanah dia putih. Kelakar. Iceland pula tanah dia hijau. Kan pelik. Iceland tanah dia hijau. Okey. Greenland tanah dia putih. Kan? Unik tak? Kan? Jadi inilah Greenland. Di mana kalau kamu lihat, okey, di sebelah macam terbalik je nama. Itulah. Macam terbalik So kalau kita lihat di sini, di kiri dan kanan Greenland ini, sebenarnya kalau kamu lihat kiri dan kanan Greenland ini telah mengalami, okey, kalau kita katakan sebagai apa tahu? Sebagai pengglasiran ataupun pencairan air batu. Kalau kamu lihat di sini, nampak tak ni? Okey, kawasan-kawasan tanah ini okey telah mengalami okey kecairan, bermakna ais batu dah tak ada dah. Air batu dah tak ada kat situ. Nampak tak? Air batu dah tak ada kat situ dah. Dah kurang dah. Nampak jelas kat situ. Padahal di Greenland ni, macam mana boleh tak ada air batu kat situ dah? Yes, Greenland ni satu kontinen. Satu kontinen yang besar. The problem is sini tidak ada orang. Tak ada orang kat sini. Jadi ada tempat-tempat. Tak ada orang langsung. Tak ada. Dan ada tempat-tempat tertentu saja. Ada tempat-tempat yang tertentu yang ada orang. Dan kebiasaannya adalah dihuni oleh para saintis. Seperti kalau kita lihat di sini. Okay, mungkin kita boleh singgah untuk turun. Kita lihat di Greenland ni ada apa sebenarnya. Kan? Risau pula Greenland ni. Greenland kalau kita lihat. Inilah dia kawasan Greenland. Di mana ini adalah tepi sungai dia. Dan kalau kita lihat di sini ada banyak batu-batuan. Di mana kalau kita lihat, okey, batu-batuan ini tidak ada pokok. Memanglah ada orang, tu ada orang. Kan. Tapi kebanyakan orang kat sini adalah orang-orang daripada saintis. Biasanya saintis-saintis yang datang untuk buat kajian, maka mereka datang untuk datang ke sini untuk buat kajian lah. Nampak tak di sini? Kalau kamu perasan, dia tidak ada pokok-pokok besar. Dia tak ada pokok-pokok besar. Semuanya jenis pokok rumput-rumput aja. Dan selebihnya batu. Bandar pun tak ada. Kan? Ini para saintis. Macam turis, tak apa, nanti kita temu buah dia. Okay? Betul. Sebab dia iklim tundra, yes. Dan dia tak ada banyak cahaya matahari nak difotosintesis. Diorang ada private boat. Kan? Jadi, ini kawasan. Kamu tengok di sana tu. Tu semua tu, kalau kamu lihat bukit-bukit tu semua bukit-bukit batu. Mana ada pokok-pokok besar? Tak ada. Sebab dia, okey, hampir 8 bulan ke 10 bulan akan dipenuhi ais. Dan sungai ini akan membeku pada musim salji dan sebagainya. Habis tu kenapa hijau, cikgu? Dia ada hijau. Ini mungkin musim panas. Ini mungkin musim panas. Okey, mungkin pada musim panas. Selebihnya tak sempat rumput tu dah jadi pokok, dia telah kawasan tanah itu ditutupi dengan salji. Salji ya. So kalau kita lihat di sini, okey, itu kawasan yang nampak tak? Okey, daripada atas satelit pun kita tahu dia adalah kawasan yang berbatu-batu. Berbatu-batu. So ini adalah tempat-tempat di mana ni? Ini di Greenland, iaitu kawasan yang kita katakan tadi sebagai kawasan yang dipenuhi dengan ais, tetapi banyak juga ais dah tak ada. Kerana berlaku kecairan air batu. Dan kod-kod kita tengok kod lah di Greenland ni ada bandar kan. Nak tengoklah. Patutlah Greenland tak masuk Olimpik. Memanglah tak ada orang pandai. Kan? Okey. Mungkin ada bandar kecil di Greenland ini. Mungkin ada bandar kecil di Greenland ini. Nak pergi tengok bandar kecil di Greenland ni? Jom kita tengok. Apa yang ada di bandar Greenland yang kecil ni?
Kan? Apa yang ada di bandar Greenland ini? Nampak? Nampak? Bandar-bandar saintis, nampak? Okey. Salji di mana-mana. Salji di mana-mana, nampak? Rumah pula, rumah berwarna-warni. Ada warna biru, ada warna pink, ada warna hijau. Okey. Ya, unik rumahnya. Ada warna coklat. At least ada tiang gol. Ya, ada tiang gol. Kan? Gila ke nak main bola sejuk-sejuk ni? Uish. Okey. Kemudian dipenuhi dengan ais. Ada rumah color merah gitu. Merah kau. Tak payah aircon. Yes. Pemandangan putih-putih saja. Putih-putih saja, nampak? Keliling tu rumah. Snowball. Okey. Sempat lagi menjemur baju. Menjemur baju di luar. Macam mana agaknya dia menjemur baju di luar? Okey. Baik. Uish. Dahsyat ni. Kan? Dan okey, di sini ada banyak bahan-bahan. Hair dryer kot. Itulah. Di sini ada banyak bahan-bahan untuk apa? Ni nampak ni, banyak ais. Okey, nak buat air batu campur senang je. Bawa je keluar mangkuk, okey, ambilkan salji ni letak kat situ. Campur dengan susu dan juga letakkan tu. Okey, jagung ke apa kan? Air sirap, dah. Air batu campur. Okey. So ada yang tanya, cikgu kenapa dekat Greenland ada rumah berwarna warna cerah? Sebab untuk menunjukkan itu kawasan penempatan. Kan kalau semua rumah warna putih, kan? Salji dah warna putih. Rumah warna putih. Sekarang orang tak tahu mana satu rumah, mana satu salji. Kan? Assalamualaikum. Buka-buka kan? Silap, ini salji, bukan rumah. Kan? Kan dah salah rumah. Apalah kau ni? Kan? Kan? Rupa bentuk salji macam rumah. Buka-buka. Asal tak ada orang ni? Silap, ini salji. Rumah sebelah rupanya. Nampak? Kan dah silap. Jadi, memudahkan untuk mengenali rumah masing-masing. Apalah korang ni. Jadi, sebab itu rumah dia colourful. Ada biru, ada. Kipas pun tak ada. Kipas tak ada. Lipas tak tahu lagi. Lipas mungkin ada. Kipas tak ada. Kipas memang tak ada. Lipas mungkin. Tak tahulah lipas tu ada ke tidak kan. Okey. Baik. Jadi ini rumah-rumah dia. Rumah color biru. Senang nak cam. Kau tinggal rumah mana? Alah, rumah color merah tu. Rumah color merah tu. Oh ya ke? Kenapa? Nak datang bawa kari. Oh ya ke? Datanglah. Kan. So bila datang, oh ya ke? Orang baru ke? Rumah yang mana? Tu rumah color hijau tu. Oh ya ke? Kan. Kan. Berjiranlah sangat. Macam itulah kan semangat kejiranan. Walaupun di kawasan kutub utara di Greenland. Nampak tak rumah dia? Okey, nampak? Okey, jadi inilah kawasan di Greenland. Bawa makanan terus beku. Betul. Betul, bawa makanan terus beku ya. So inilah kawasan bandar kecil yang berada di kutub utara, iaitu di Greenland. Selebihnya kawasan batu-batuan dan dipenuhi dengan ais. Kalau kita lihat, okay, ini kawasan-kawasan air batu lah, kawasan salji. Jadi inilah kawasan yang menerima kesan kalau berlaku pemanasan global. Pemanasan menyebabkan kawasan-kawasan itu akan aisnya mencair dan menyebabkan aras laut naik. Dan itu kamu telah pelajari dalam sejarah tingkatan 1, iaitu bab 2 dulu, iaitu zaman air batu. So kita kembali. Okey, ini peningkatan aras laut. So kita boleh ingat, okey, kesan pemanasan global yang pertama, peningkatan aras laut. Aras laut yang pertama. Yang kedua, okey, bila berlaku pemanasan global, maka kemerosotan sumber makanan, di mana kalau kita lihat puncanya, kerana kalau kita lihat okey di sini, iaitu bila air laut menjadi lebih panas, ini akan mengganggu ekosistem marine.
Ekosistem marine maknanya apa tahu? Iaitu rantaian makanan di dalam laut. Sebab air laut menjadi lebih panas. So, bila air laut menjadi lebih panas, kamu kena fikir, air laut menjadi lebih panas menyebabkan plankton. Kamu tahu plankton? Bukan plankton yang dalam SpongeBob tu, bukan. Dia tapi rupa macam itulah. Plankton yang dalam laut banyak tu, dia kan plankton tu kan makanan kepada ikan-ikan kecil. So ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. So ikan besar akan dimakan oleh ikan besar lagi dan itu rantaian makanan kan. So bila plankton itu tidak boleh hidup, okey, dan mati kerana air laut menjadi panas, maka menyebabkan ikan-ikan kecil pun okey kekurangan makanan dan ikan-ikan kecil akan mati. Bila ikan kecil akan mati, maka ikan-ikan besar pun akan mati. So ini akan mengganggu ekosistem. Ya. Ikan paling besar ialah kita. Tak. Kita bukan ikan. Daing kamu je ikan. Kan? Kita orang bukan ikan. Kan? Kita bukan ikan. Kau je ikan. Kita bukan ikan. Okey. Baik. Gurau. Okey. Baik. So, okey. Baik, cikgu, plankton tu ikan ke macam bakteria? Sebenarnya dia macam bakteria. Dia macam bakteria. Okay, dia macam bakteria menjadi sumber makanan kepada ikan-ikan yang kecil. Dia makanan ya. So, air laut menjadi lebih panas dan akan mengganggu ekosistem marine. Ikan paus bukan ikan, dia mamalia. Betul. Macam kau lah, Syed Zafran. Kau bukan manusia kan, kau mamalia kan? Kau cakap betul. Kau cakap betul. Kau cakap betul. Saya manusia. Kan? Kan? Okey. Baik. Dah kat nama dia ada ikan. Tipulah tu Faris Hamzah. Kan? Paus tu sendiri pun tak mengaku dia ikan, kau tahu? What is the biggest fish? The biggest fish. The biggest fish. Ikan apa? Ikan apa yang paling besar? Ikan paus lah kot. Okey. Baik. Kemudian kita tengok punca seterusnya iaitu kalau kita lihat punca kepada kemerosotan sumber makanan iaitu banjir. Banjir akan memusnahkan kawasan-kawasan pertanian. Itu satu. Dan yang kedua, yang seterusnya iaitu apabila pemanasan global menyebabkan tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Tandus ni macam mana cikgu? Ni, tanah menjadi kering. Kering macam padang pasir. Bila kering macam ni, macam padang pasir ni, kau nak cucuk tanam apa? Tak boleh. Tak boleh nak hidup. Jadi ini menyebabkan kemerosotan kepada sumber makanan. Maknanya sumber makanan semakin sedikit. Bila semakin sedikit, maka akan mengancam sumber makanan dunia. Sebagai contoh kalau kita lihat gelombang panas di Rusia tu, gelombang panas di Rusia tu pada tahun 2010-2011 memusnahkan penuaian bijirin dan memberi kesan kepada negara-negara di Afrika Utara. Kerana negara-negara Afrika Utara memang makanan asas dia ialah bijirin. Cereal lah, dia orang makan banyak cereal. Jadi ini menjadi satu masalah iaitu kemerosotan sumber makanan. Sebab itu, medan magnetik utara memang berubah-ubah, Faris. Betul, Faris. Utara sebenarnya ada tiga jenis utara. Utara magnetik, kutub utara dan utara grid. Kalau kamu belajar geografi dari tiga utara. So, utara magnetik, utara grid dan juga utara apa satu lagi cikgu cakap? Kutub utara. Ada tiga jenis kutub utara. Dia tak centralized tau. Kutub utara contohnya kat sini kutub utara. Kemudian utara grid sebenarnya adalah utara mengikut garisan-garisan grid. Dan utara grid tu mungkin sebelah dia. Dia sebelah. Tapi utara magnetik mungkin di bawah sikit. Dia bawah sikit. Sebab utara magnetik ni kenapa? Iaitu apabila kamu perasan tak, kalau kamu pakai kompas, kompas itu akan menunjuk ke arah utara, betul? Kenapa kompas tu boleh tunjuk arah utara? Sebab utara ada medan magnetik, ada magnetik yang kuat. Menyebabkan yang ini akan jarum kompas tu akan terus tunjuk ke arah utara.
So dia akan, maknanya dia besi dengan besi lah, dia tertarik macam tu. So kutub utara tu memang ada medan magnetik, utara magnetik. So memang dia ada perbezaan lokasi dia sedikit. Ada slightly berbeza. Okay. Jadi itu berkaitan utara magnetik. Okay. Baik. So bagus soalan tu. Jadi kita nak lihat sebenarnya, okay, kita tahu bahawa pemanasan global akan menyebabkan peningkatan aras air laut, dan yang kedua kemerosotan sumber makanan. Sebab itu, okay, kita telah lihat beberapa orang cuba untuk menghapuskan manusia seperti Thanos. Sebab Thanos kata kalau kurangkan manusia akan menyebabkan sumber makanan ini mencukupi untuk manusia yang sedikit. Sebab tu dia kena buat macam ni. Kan? Dia buat macam ni, okey, ramai yang mati. So dia kata apa? Bila buat macam tu ramai yang mati, so makanan pun akan cukup. Macam itulah. Okey. Okey, macam mana? Okey, sebuah kompos tahun lepas tapi tak berfungsi. Cuba cek balik. Mungkin ada kesilapan bahan kot. Cuba cek balik. Mungkin ada kesilapan bahan. Okey. Baik. So kita lihat di sini seterusnya. Okey, kesan yang ketiga akibat pemanasan global iaitu gangguan cuaca. Sebagai contoh, kalau kita lihat gangguan cuaca, akibat peningkatan suhu, peningkatan suhu menyebabkan gangguan cuaca iaitu seperti apa? Akan mengakibatkan banjir. Ya, banjir di Kedah tu, ribut, ombak besar dan juga taufan. Okey, baik. Ramai daripada tadi masa cikgu ajar ke geografi form 1, diorang bertanya tentang banjir yang berlaku di Kedah. So macam-macam teori sebenarnya tetapi kalau menurut kepada teori geografi di Gunung Jerai itu kan, kalau ikutkan teori geografi, sebenarnya di Kedah itu bukanlah kerana pembalakan dan sebagainya, bukan. Okey, tak percaya jom kita pergi tengok. Okey, sebagai contoh, okey, kita pergi sini dan sekarang kita akan pergi ke mana? Ke Gunung Jerai. Okey. Angin monsun barat daya. Okey. Ya, ya betul. Angin monsun barat daya itu memang betul. Itu salah satu faktornya. Tapi kalau kita nak lihat betul-betul, okey, ini Gunung Jerai. Kan. Ini Gunung Jerai. Teringat ada lagu Melayu Gunung Jerai. Dia nyanyi macam mana tau? Ku ukir namamu di awan Gunung Jerai. Pernah dengar? Tu. Jadi itu contoh-contoh. Okey, baik. Baik. So macam mana ada banjir kat Gunung Jerai? Okey, sebenarnya apa yang berlaku adalah di Gunung Jerai ini adalah punca kepada sungai. Banyak aliran-aliran sungai. Nampak tak ada aliran-aliran sungai yang mengalir ke bawah ni. Dan turun ke hutan Lipur Tupah ni. Tupah Recreational Forest. So itu adalah merujuk kepada laluan-laluan sungai sebenarnya. Laluan-laluan sungai. Jadi, apa yang diorang katakan bahawa menurut kajian, sebenarnya Gunung Jerai ni sebenarnya ada kawasan, kalau kita lihat, ada tanah-tanah dia yang sebenarnya, kalau kita lihat contoh macam ni cikgu tandakan, tanah di sini sebenarnya adalah tanah yang apa tahu? Tanah yang memang dia macam ni. Macam dia buat. Dia macam ni. Katakan gunung tu macam ni. Gunung tu macam ni. Kemudian sebenarnya di gunung tu, katakan di tepi sebelah sini tepi tu ada tanah, sekeping tanah yang memang dia on top of gunung itu. Yang mana dia memang dia dah memang berada kat situ berjuta tahun, yang memang dia prone untuk apa? Untuk slide. Dia memang tanah tu dah bila-bila masa dia sebenarnya. Kajian ahli geografi menyatakan apa tahu? Tanah tu yang dekat atas gunung tu memang bila-bila masa dia akan slide. Dia akan slide turun ke bawah. Dia akan tanah runtuh, landslide. So, apabila hujan yang lebat hari itu, menyebabkan air yang berlebihan, air yang berlebihan, telah berkumpul di sini, menyebabkan melonggarkan tanah itu, so tanah itu pun slide. So, bila tanah itu slide, maka air yang turun pun
menjadi air yang besar dan turun ke bawah secara besar. So, itulah yang menurut kajian geografi. So, bila kita fikir balik, okay, adakah itu kerana perbuatan manusia? Tidak. Itu adalah akibat daripada apa? Daripada masalah semula jadi, faktor semula jadi. So, ya, faktor alam semula jadi, bukan faktor manusia. Nampak tak? So, itu yang berlaku di Gunung Jerai ni. Nampak Gunung Jerai ni? Yang banjir kat bawah tu kan? Dan kalau orang kata, oh ada pembalakan cikgu. Tak ada. Pembalakan jauh sebenarnya. Jauh. Gunung Jerai ni memang kalau kita lihat berlaku landslide tu kerana apa? Kerana memang dah ada landslide kat situ. Tunggu masa je nak runtuh. Dan menurut kajian ahli geografi, ada banyak kawasan di Malaysia ni yang gunung-gunung dia memang ada tanah sekeping yang memang tunggu masa dia untuk slide. Memang ada. Memang banyak. Bukan saja di Gunung Jerai, malah di gunung-gunung lain pun ada. Jadi kita kena standby. Janganlah kita tinggal di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan gunung-gunung ini. Bukan apa, kan? Bencana ini kita tidak tahu bilakah kata pemalang itu tidak berbau. Okay. So itu berkaitan penjelasan cikgu daripada sudut geografi berkaitan dengan tragedi atau bencana di Gunung Jerai. So saya melaporkan daripada Awani Astro. Salah. Ini kelas lah, bukan Awani. Tiba-tiba Awani Astro. Okay, baik. Okay. So macam daripada bilik berita Awani Astro, Astro Rafi. Okay, baik. Kan. Okay, so itu yang mengakibatkan banjir, ribut, ombak besar dan taufan. Selain daripada itu, pemanasan global akan menyebabkan gangguan cuaca seperti taburan hujan tidak menentu. Macam sekarang kalau kita lihat, hujan kadang-kadang lebat, kadang-kadang tak lebat. Kadang-kadang ada hari hujan, kadang-kadang langsung tak hujan. Kadang-kadang ada yang sebulan tak hujan langsung, kadang-kadang ada sebulan tu hujan sampai banjir. So taburan hujan tidak menentu. Okay. Yes, betul. Yeah, okay. Okay, korang jangan cakap macam tu. Kau betul-betul nanti betul-betul Astro panggil cikgu untuk diinterview berkaitan dengan geografi apa semua. Cikgu tak prepare ke ni? Kau jangan. Okay. Okay. Baik. Kemudian, kita lihat juga akibat pemanasan global menyebabkan udara menjadi kering dan jerebu mudah terbentuk. Jerebu ya, iaitu udara dalam kandungan udara itu terlalu banyak habuk dan sehingga menjejaskan pemandangan, sehingga menyebabkan gangguan kepada pernafasan. Itu adalah jerebu. Jerebu ya, dan kita beberapa tahun dulu banyak kalilah kena ni kan jerebu kan. Kemudian terdapat kawasan yang mengalami kemarau yang teruk. Kemarau maksudnya adalah kawasan tu menjadi kering dan dan tidak menerima hujan yang lama. Itu kemarau. Dan satu lagi kemusnahan flora dan fauna. So apabila pemanasan global, peningkatan suhu menyebabkan kemusnahan flora dan fauna sebab tumbuh-tumbuhan dan haiwan pun tak sanggup duduk di kawasan yang mana suhu dia panas sangat. Panas sangat ya. Contohnya kalau kita lihat kejadian banjir besar yang terburuk di Pakistan menjejaskan kira-kira 20 juta penduduk pada tahun 2010. Itu di Pakistan. Berlaku banjir besar menjejaskan 20 juta penduduk itu banjir besar. So kalau kita lihat ini semua kerana apa? Kerana peningkatan suhu global. Ya, Kelantan pun ada. Dan kalau kamu masih ingat lagi, seperti mana yang cikgu alami ketika tahun lepas, di mana cikgu bersiaran daripada Kuantan, Terengganu, dan cikgu kata cikgu tak dapat balik kerana stuck di Kuantan, kerana banjir. Dan cikgu buat kelas juga di Kuantan. Ya, itu waktu tu banjir lah tu. Kan? Nampak tak? Waktu tu banjir. So, itulah yang berlaku ya. Jadi, bila cikgu tengok balik banjir semua ni kan, cikgu rasa ngeri kat tau. Sebab sebenarnya, kalau boleh tak nak lagi lah menghadapi
okey, banjir-banjir ini sebab okey akan menjejaskan banyak perkara. Okey. Baik. Ya, betul kerana kuasa Allah jugalah kan. Baik. So yang ketiga kita lihat tentang gangguan cuaca dan yang keempat peningkatan suhu atau pemanasan global ni akan menyebabkan masalah kesihatan. Kerana daripada sudut masalah kesihatan yang pertama sekali kita akan mengalami kehilangan cuaca. Kehilangan cuaca pula. Kehilangan nyawa. Sebab kalau panas sangat boleh menyebabkan kita hilang nyawa. Sebab kita akan badan kita akan mengalami demam yang keterlaluan, suhu badan yang tinggi boleh menyebabkan kita akan mati ya. Sebab apa kita lihat ni? Gelombang haba berisiko menyebabkan stroke haba dan dehidrasi. Stroke haba ni maknanya adalah satu stroke, iaitu stroke pemanasan haba badan, dan dehidrasi itu adalah badan kita kehilangan air, kehilangan cecair dalam badan. Ingat badan kita ni 70% mengandungi air. Sebab tu air sangat penting untuk badan kamu. Kamu kena minum air sekurang-kurangnya 7 atau 8 cawan ataupun 8 gelas air kosong untuk mencukupi keperluan harian air. Tapi kalau kamu badan kamu panas dan kamu tak cukup air, maka kamu akan dehidrasi. Dan ini boleh menyebabkan kegagalan organ kamu untuk berfungsi. Boleh bawa kematian. Sebab tu kena jaga ya, minum air kena banyak. Yes. Baik. Kemudian meningkatkan risiko pelbagai penyakit berkaitan haba seperti katarak dan juga kanser kulit. Katarak ni sebenarnya katarak ni sebenarnya adalah kita kata sebagai bahagian mata selaput mata yang telah rosak. Selaput mata yang telah rosak, dan ini akan menjejaskan pemandangan kamu sebab pandangan kamu akan jadi kabut. Dan katarak ni banyak sebab. Antaranya katarak ni antara sebabnya iaitu terdedah kepada terlalu banyak cuaca ataupun cahaya, pemanasan, kemudian juga unsur-unsur makanan pun ada. Jadi sebab itu digalakkan untuk mengelakkan katarak mata, setiap pagi kamu kena buat latihan mata. Setiap pagi. Bangun-bangun tidur kan, kamu keluar lepas solat apa semua kan, kamu keluar pagi, kamu kena tengok benda yang berwarna hijau dulu. Benda warna hijau, pokok-pokok, kan daun-daun, tengok warna hijau tu dulu. So itu sebagai exercise mata. Betul. Tengok dulu benda-benda pokok-pokok warna hijau. Itu sebagai apa? Sebagai kita kata untuk menyegarkan mata kita. Tai warna hijau tengkorak kau. Kan. Kemudian exercise mata. Exercise mata kepada jiran sebelah. Kena pula anak jiran sebelah tengah bangun jemur kain, kamu pun exercise mata. Hai. Macam tu. Nanti dia tanya, kenapa tu? Tak, exercise mata. Hai. Exercise mata. Hai. Dia macam tu. Jadi dia jadi exercise mata. Okay. Jadi tak pasal-pasal dia pun balas balik. Saya pun nak exercise mata. Hai. Kan. Jadi itu kenapa tengok benda hijau? Sebab benda hijau itu akan menyegarkan mata kamu. Ya, menyegarkan mata. Nampak mak saya marah pagi-pagi pun nampak hijau juga, cikgu. Alamak. Madia, itu kalau mak kau hijau. Itu kalau mak kau hijau. Kalau mak kau hijau, kau jangan tengok. Kau jangan tengok. Itu pun satu-satu benda hijau yang kau jangan tengok. Lagi. Sebab mak kau jadi hijau. Jangan. Lagi. Baik. Saya pakai baju hijau. Boleh. So, itu. Masalah kesihatan. Kehilangan nyawa. Kemudian gelombang haba dan juga risiko penyakit seperti katarak mata dan juga kanser kulit. Di mana kanser kulit itu sebab kamu selalu mendedahkan diri kamu kepada cahaya matahari, menyebabkan dia akan berlaku kanser kulit. What if all device are green? Kalau semua device green, maka kamu punya semua device itu boleh jadi green screen. Boleh jadi green screen. Dan ada yang bertanya tadi, gambar pokok kat TV boleh tak? Tak, tengok gambar pokok terus. Jangan tengok kat TV, tengok pokok terus. Tengok pokok terus. Boleh buang tak? Boleh. Katarak mata ni memang boleh dibuang. Kena buat operation. Kemudian Syed Zafran tanya, kalau minum dalam botol berapa kali
Okey, 1 botol air mineral itu bersamaan dengan 1 liter. 1 liter jadi kalau kamu nak cukup, kamu kena minum, okey, maknanya at least 5 ke 6 botol, 6 botol lah. 5 ke 6 botol minum air dalam sehari. Okey. Okey, kalau tak terdedah kepada matahari selama-lamanya pun ada kesan buruk kan? Ya, betul. Okey, kesan buruknya iaitu okey, kulit kamu tidak mendapat vitamin C yang mencukupi. Sebab vitamin C itu salah satu vitamin C adalah daripada cahaya matahari. So sebab tu kamu kena dedahkan diri juga pada matahari. Okey. Dan kalau rumah kat padang pasir, kalau rumah kat padang pasir tu ada siapa kat sini tinggal kat padang pasir? Ada siapa kat sini tinggal kat padang pasir? Tak ada kan? Tak ada, tak payahlah kot. Okey, mungkin. Okey. So, jadi kalau kita lihat, contohnya kematian seramai 135 orang di India pada April 2016 akibat strok haba yang dikaitkan dengan cuaca panas yang melampau. Cuaca panas yang melampau ni macam mana cikgu? Kalau kamu tahu tak, kat luar tu tengah hari tu, waktu tengah hari tu, biasanya kat Malaysia ni waktu tengah hari dia punya suhu mencecah 37 ataupun 38 kalau waktu tengah hari. Tetapi kalau tiba-tiba dia boleh pergi sampai 41 tau. Okey, 41 cukup lah. 40 pun cukup. Kamu akan rasa, ya Allah, panasnya. Panas sangat. Itu naik 1 darjah aja. 1 darjah Celsius pun naik sudah cukup untuk memberikan perbezaan yang panas. Perbezaan yang sangat ketara. Sebab itu bukan boleh main-main pemanasan global ni. Alah, naik 1 darjah je, naik 1 darjah Celsius je. Tak, naik 1 darjah Celsius itu beri kesan yang besar. Jadi kena berfikir panjang. So, kuat-kuat pun tetap panas. Ya, buka kipas kuat-kuat pun tetap panas juga. Betul. So, kalau kita lihat di sini, iaitu kita telah lihat tentang apakah yang akan berlaku sekiranya berlakunya kesan-kesan pemanasan global. Apa yang berlaku sekiranya berlakunya pemanasan global? Pertama sekali kita telah lihat peningkatan aras laut. Okey, aras air laut akan naik. Yang pertama. Yang kedua, kemerosotan sumber makanan. Maknanya sumber makanan semakin sedikit. Kerana apa? Banyak kawasan pertanian musnah sebab pemanasan global. Okey. Yang ketiga, akan berlaku gangguan cuaca di mana suhu yang meningkat menyebabkan cuaca berubah-ubah. Okey. Jadi ini menyebabkan cuaca menjadi ekstrim. Kalau panas, panas sangat. Kalau hujan, hujan selebat-lebatnya. Jadi itu maknanya apa tahu? Gangguan cuaca. Dan juga satu lagi kita lihat, okey, akan menghadapi masalah kesihatan di mana masalah kehilangan nyawa, masalah penyakit seperti katarak dan juga penyakit kanser kulit serta strok haba dan dehidrasi. Jadi, okey, pengajaran dia kat sini iaitu apa tahu? Kita haruslah menjaga diri kita supaya apa? Supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada pemanasan global. Iaitu, apakah perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada pemanasan global ini? Kembali kepada ini, iaitu apa? Kegiatan perindustrian, pengangkutan, menggunakan kenderaan kan, pertanian dan penternakan serta penjanaan tenaga elektrik terma. Macam kamulah. So macam sekarang ni kan, instead of kata apa, kita pergi keluar naik kereta. Bila naik kereta akan bakar petroleum. So ini akan menyebabkan pemanasan global. So apa kata kamu ajak mak ayah kamu kalau nak pergi ke Giant ke, nak pergi ke Tesco ke, nak pergi beli barang dapur, jom kita ramai-ramai naik basikal. Naik basikal. Supaya apa? Supaya tidak mencemarkan alam. Kan? Macam setuju? Naik basikal yang ada 3-4 tempat duduk tu. Ayah kamu kat depan, mak kamu kat belakang, kemudian kamu kat belakang, kemudian belakang. So naik kayu ramai-ramai 4. Dia gitu kan. Jadi macam Upin. Basikal patah tu nanti. Okey, cikgu, fotosintesis boleh menukarkan karbon dioksida kepada oksigen. Adakah cara lain yang menghasilkan oksigen? Okey,
Cara lain yang untuk menghasilkan oksigen adalah sebenarnya melalui proses, kita kata proses dalam makmal, di mana menggunakan campuran beberapa bahan kimia untuk menghasilkan oksigen. Namun begitu, oksigen yang dihasilkan dalam makmal juga sebenarnya adalah oksigen yang pure oksigen, which is ianya tidak sesuai untuk kata apa digunakan kepada semua manusia sebenarnya, sebab dia pure. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan sebenarnya dia bercampur dengan nitrogen, bercampur dengan bahan-bahan lain yang mana sesuai untuk kita punya pernafasan. So, kalau nak kata ada cara lain, tidak. Okey, satu-satunya cara untuk menukarkan karbon dioksida kepada oksigen ialah melalui proses fotosintesis yang dibuat oleh tumbuh-tumbuhan. So, nak membantu kita kena banyak menanam pokok. So why not korang ni bila ada masa free cuba tanam pokok. Cubalah tanam kat depan rumah tu, tanam pokok. Kan? Supaya menambahkan pokok-pokok dah menambahkan pokok yang boleh menghasilkan oksigen. Bila saya tengok gambar ni pun dah rasa pening. Betul, Aaron? Nampak tak? Bayangkan kamu berada di kawasan yang penuh dengan perindustrian, bandar, kemudian juga pengangkutan dan penuh dengan asap dan sebagainya. So, akan menjejaskan diri kamu sendiri. So, cuba tanam pokok. Anyone here yang sebenarnya ada menanam pokok? Ada tak anyone here yang memang menanam pokok? Pokok bunga ke? Menanam kaktus ke? Menanam ke pokok-pokok? Ada siram pokok. Okey. Fina, mak tanaman pokok apa, Fina? Saya hanya melihat mak saya menanam tu je. Oh, mak. Okey, Fina, mak dia tanam bayam. Dah mati selepas 2 hari. Ya, pokok keladi. Nampak? Tanam pokok untuk girlfriend boleh? Alah, Aaron. Tak payahlah, Aaron. Kalau kau tanam pokok untuk girlfriend, baik kau tanam ayat-ayat cinta di hati girlfriend kau. Kan? Tak payah, Aaron. Tanam. Oh, okey. Kalau tanam pokok nanti datang nyamuk, cikgu. Tak juga. Tak. Okey. Sebenarnya, tanam pokok jangan dirimbun. Jangan rapat-rapat. Kamu jarak-jarakkan dia. Kalau kamu tanam rapat-rapat, memang dia akan menjadi tempat untuk nyamuk suka berada kat situ. So, jarang-jarangkan dia. Jarang-jarangkan dia. So, kemandirian, kemandirian spesies. Cuba tanam. So, ada bibit tanamkan. Bibit tanamkan. Yes. Kan? Kalau tanam pokok ketum boleh ke, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tapi mesti atas kebenaran ibu dan bapa kamu. Kalau bapa kamu tahu pokok ketum tu dibuat untuk benda lain, tak pasal-pasal kau dapat, kau yang kena tanam pula lepas tu. Hati-hati. Hati-hati. Boleh je tanam pokok bunga kecil-kecil kan. Kemandirian spesies. Pernah dengar kan? Masa kamu darjah 5 dulu. Kemandirian spesies. Maknanya spesies-spesies itu dia kita kata sebagai dia tumbuh dalam kalangan jenis dia sahaja. Dia tak boleh bercampur aduk. So pokok lain perlu diasing-asingkan. Kalau pokok kaktus sahaja. Kalau pokok bayam sahaja. Itu dipanggil kemandirian spesies. Kemandirian spesies yang kamu belajar semasa darjah 5 dulu. Ingat tak? Ingat lagi ke? Pernah ingat. Sebab cikgu tahu korang ni kadang-kadang barang yang lepas jangan dikenang. Tu korang ni. Kan? Cikgu saya dah tanam bulu tangkis selepas 2 minggu macam tu benda tu tak reput-reput lagi atau tumbuh pokok. Bulu tangkis tu shuttle dia, badminton shuttle. Bulu tangkis tu, badminton shuttle. Engkau tanam dia tak jadi apa. Kau ingat dia jadi pokok. Pokok apa? Pokok bulu tangkis. Tak ada dia. Tak ada. Kan? Kalau macam tu baik engkau tanam Big Mac. Kau tanam Big Mac, mana tahu dia akan keluar pokok keluar Big Mac. Big Mac McDonald tu. Cubalah. Tak ada. Tanam duit boleh kan, cikgu? Tanam duit boleh, tapi nanti bagi tahu kat mana kau tanam
Kok mana tahu. Ya, tapi kan bulu tangkis diperbuat daripada ayam. Benda, bulu tangkis bukan dibuat daripada ayam. Bulu tangkis dibuat daripada bulu ayam. Bukan ayamnya, tapi bulu ayam. Okey, kau ni memang betul-betul lah kau ni kan Aaron. Kan? Macam kawan cikgu kau ni kan. Bila duduk minum-minum kan dekat kedai kan, dia siap ketuk lagi meja. Uish, aku rasa meja ni okey plastik lah. Jap dia ketuk lagi. Oh, ini kayu ni. Lepas tu padahal meja tu plastik. Dia ketuk, macam kayu lah. Kemudian kawan cikgu lagi seorang cakap apa tau? Itu bukan kayu, itu plastik. Itu bukan kayu, itu plastik. Okay. So, so, so kawan cikgu pun cakap, aku rasa aku macam pernah dengar ayat kau ni kan. Dia kata apa tau? Dia kata apa? Meja ni bukan kayu. Kayu yang pertama tu aku tahulah untuk meja tu. Kayu yang kedua tu, kata kawan cikgu cakap apa? Kayu yang kedua tu kau. Okay. Jadi itulah dia. So jangan jadi kayu ya. Yes. Okay. Baik. So maksudnya maksudnya boleh makan bulu tangkis lah. Bulu tangkis orang tak makan, orang pakai untuk main badminton pandai. Mana aku punya pistol ni, aku tembak juga seorang-seorang ni. Ada bulu tangkis nak pergi makan. Kau ingat nak buat apa? Nak buat kari? Buat sup, steamboat. Bulu tangkis. Apalah kau ni. Kari bulu tangkis. Okey. Baik. So, itu yang kita belajar pada hari ini, iaitu kesan-kesan pemanasan global. Kesan-kesan pemanasan global. So, okey, seperti biasa, okey, kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk kita belajar tentang langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Okey? Kita tak boleh berenang dalam banjir. Siapa cakap? Boleh je. Cubalah. Okey. So, kita jumpa lagi guys. Okey, pada kelas seterusnya. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama Zafran. Bye. Cepat je. Itulah. Kan tahu-tahu dah habis. Bye. Aduh, ya. Sama-sama Kavia.